بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan masih lagi pelajaran yang pertama, Islam adalah cara hidup. Tapi pada hari ini kita akan membincangkan tentang pelajaran 1 unit 2, pengertian Islam, iman dan ihsan. Kita masih lagi menggunakan buku teks Tasawuf Islam tingkatan 4. Kita belajar dan juga mestilah menggunakan buku GLA. Tajuk yang kedua, pelajaran 1, unit 2, pengertian Islam, iman dan ihsan. Kemudian pelajar juga boleh menggunakan buku nota Tasawuf Islam sebagai bahan bantuan kita belajar pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama pengertian iman, pengertian Islam, iman dan ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam, iman dan ihsan? Okey, ini 3 komponen utama yang perlu dihadam, perlu dipahami dengan sebaik-baiknya oleh para pelajar. Ini merupakan asas kepada agama Islam. Setiap orang Muslim mestilah memahami 3 unsur tersebut, iaitu Islam, iman dan ihsan. Okey, yang pertama, apa dia Islam? Islam dari segi bahasa ialah selamat, sejahtera dan penyerahan diri. Selamat, sejahtera dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini dari segi bahasa, pengertian sudut bahasa. Yang perlu pelajar-pelajar ambil perhatian ialah ni, istilah dari segi istilah. Pengertian segi istilah ialah taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, meninggalkan segala larangannya. Okey, 2 unsur yang utama iaitu taat dan kepada perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Okey. 2 saja, taat kepada perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Okey, rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah di Mekah. Okey, ini secara umum, secara ringkas. Islam iaitu taat. Pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berhubung dengan perbuatan. Rukun Islam ni dia berhubung dengan perbuatan. Semua rukun Islam ni merupakan perbuatan kita. Mengucap 2 kalimah syahadah, perbuatan, menunaikan solat, perbuatan, berpuasa, perbuatan juga, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Okay. Yang kedua, iman. Apa yang dimaksudkan dengan iman? Dari segi bahasa iaitu yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Okey. Dan yang lebih penting ni dari segi istilah. Kena faham dari segi istilah. Pertama, membenarkan dengan hati. Ada 3 perkara sini. Membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan, dengan lidah. Kita sebut dengan lidah, dengan perkataan. Dan kita lakukan, beramal dengan anggota tubuh badan. Melakukan dengan anggota tubuh badan terhadap segala perintah Allah dan segala suruhannya. Ada 3 benda. Iman kita yakin dan percaya. Pertama dengan hati. Kita yakin dengan hati, kita sebut dengan lidah. Kita nyatakan dengan lidah kita bahawa kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lakukan, kita tunjukkan bahawa kita benar-benar yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey. Jadi kita tengok rukun dia. Ada 6 perkara rukun iman, ada 6 perkara. Kita benarkan dengan hati, kita yakin bahawa Allah, pertama beriman kepada Allah. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa, Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Kita yakin dengan hati. Orang kita nyatakan, sebutkan dengan lidah kita dan kita lakukan perbuatan. Tunjukkan dengan perbuatan kita bahawa kita yakin kepada Allah. Bahawa kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, beriman kepada Rasul dan Nabi. Nabi dan Rasul. Okay? Kita kena yakin tentang peranan Rasul, wujudan Rasul dan tugas-tugas Rasul. Kita yakin dengan hati, kita nyatakan dengan perkataan dan kita lakukan dengan, buktikan dengan perbuatan kita. Okay? Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Kepada para malaikat. Okay. Sama juga, nyatakan dengan hati, nyatakan dengan perkataan, lakukan dengan perbuatan. Kemudian, beriman kepada hari akhirat. Okay. Yakin bahawa hari akhirat itu ada. Kemudian kita lakukan, kita laksanakan perbuatan kita yang menunjukkan bahawa kita percaya kepada hari pembalasan yang akan berlaku pada hari akhirat. Adanya syurga, neraka dan sebagainya. Kemudian percaya kepada kitab-kitab Allah. Apa yang ada dalam kitab-kitab Allah seperti Al-Quran itu kita laksanakan, kita amalkan, kita lakukan. Apa yang dilarang dalam kitab Allah SWT itu kita tinggalkan. Dan akhir sekali percaya kepada qada dan qadar Allah SWT. Percaya kepada apa yang telah dirancang, apa yang telah diaturkan oleh Allah SWT kepada diri kita. Ini rukun iman. Ada 6 perkara rukun iman. Okey, yang ketiga ni ihsan. Ihsan ni dia akan menyempurnakan iman dan Islam kita akan disempurnakan oleh ihsan. Islam atau iman kita tidak disertai dengan hukum ihsan, maka iman ataupun Islam kita tidak akan sempurna. Okay, di segi bahasa, ihsan bermaksud berbuat kebaikan. Okay, di segi istilah, kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadat dan pekerjaan semata-mata kerana Allah. Okay, kan di sini. Yang paling penting, semata-mata kerana Allah SWT, lillahi ta'ala. Kita lakukan semua perbuatan kita, semua amalan kita, semua ibadat kita, semua pekerjaan kita adalah semata-mata kerana Allah SWT. Barulah sempurna Islam atau iman kita. Misalnya kita solat fardu 5 waktu sehari semalam, tetapi tidak ada lillahi ta'ala, tidak ada kerana Allah. Kita lakukan sembahyang, solat itu kerana orang lain, kerana kita takut didenda oleh cikgu ataupun kita nak tunjukkan kepada ibu bapa kita bahawa kita seorang anak yang soleh ataupun solehah, maka solat kita itu tidak akan diterima oleh Allah SWT kerana tidak ada ihsan, semata-mata kerana Allah SWT. Okay. Jadi nak lahirkan ihsan tu ada 3 rukun. Ada pertama takwa. Mesti ada takwa. Baru ihsan kita tu sempurna. Okay. Yang kedua, kita ada tawakal kepada Allah. Harapkan semata-mata kerana Allah SWT. Dan yang ketiga, kita mesti ada ikhlas dalam diri kita. Ada keyakinan, keikhlasan semata-mata kerana Allah SWT. Jadi, secara ringkas, Islam, iman dan ihsan. Okay, seterusnya, apa dalil, bukti yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Ini hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala
sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu 'ala al-khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wal hajjil bait wa shaumir ramadan rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ni Umar ni, Abdullah ni merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangunkan di atas 5 perkara. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahawa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, iaitu menunaikan zakat. Yang keempat, al-hajjul bait, menunaikan haji di Baitullah Haram di Mekah. Wa shaumir Ramadan, yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Ada 5 perkara rukun Islam. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, ini bukti, ini dalil bahawa Islam tu terbina atas 5 rukun, 5 perkara. Satunya iman. Iman hadis yang panjang juga daripada Umar bin Khattab. Beliau berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Umar Al-Khattab. Okey, ini ada Umar. Siapa dia Umar? Okey. Ni kita tengok tadi Umar. Umar bin Khattab ni siapa dia? Okey, dia merupakan khalifah kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, kalau Abdullah bin Umar tu anak dia, kenal dengan panggilan Ibnu Umar, anak daripada Umar bin Khattab. Ini Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Hijrah. Okay. Khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Hijrah sehingga tahun 644 Hijrah. Dia juga digolongkan sebagai salah seorang daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ayah kepada Hafsah, iaitu isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Dan beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama selepas Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang boleh memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan Umar di sudut lain, khususnya di kalangan orang Syiah, ia dipandang negatif. Umar ini salah seorang yang dipandang negatif dari sudut perspektif golongan Syiah. Okay. Dalam masa kepimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain penaklukan Kekaisaran Sania, itu Parsi, yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu yang 2 tahun. Umar berhasil mengambil alih kepimpinan 2/3 daripada wilayah Rom Timur. Okay. Byzantium, wilayah Rom Timur. Wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan. Dalam pemerintahan dan politik, Departemen khusus dibentuk. Kementerian khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para sahabat dan negara.
Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaru Umar dalam bidang ekonomi. Okay. Ini antara riwayat hidup ataupun cerita ringkas tentang Umar. Ini Wikipedia Indonesia, ini bahasa Indonesia. Okay. Kuasa daripada 23 Ogos 1934 hingga 3 November 1944. 10 tahun 70 hari. Sebelumnya Abu Bakar, selepasnya Utsman bin Affan, dilahirkan pada tahun 583 di Mekah, Mukarramah. Wafat pada 3 November 1944 Masihi. Okay. Ataupun tahun 20 Hijrah. Dikuburkan di Masjid Nabawi sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya ialah Umar bin Al-Khattab. Okay. Ayahnya nama Khattab bin Nufail, ibunya Hantaman binti Hisham. Ini isteri dia Zainab binti Mahzun, Ummul Qasum binti Jarwah, Huraibah binti Abu Umayyah, Jamilah binti Syabi', Atikah binti Zaid, Ummul Hakim binti Al-Haris, Ummul Qasum bin Ali bin Abi Talib. Anak dia ada 4, ada 3, Abdullah, Hashim dan Hafsah. Ini riwayat hidup. Ini riwayat hidup Umar bin Khattab. Abdullah ini juga dikenali sebagai Abdullah bin Umar bin Khattab atau sering disebut sebagai Abdullah bin Umar. Iaitu atau Ibnu Umar adalah seorang sahabat Nabi dan merupakan periwayat hadis yang terkenal. Dia adalah anak daripada Umar bin Khattab. Okay, salah seorang sahabat utama Nabi Muhammad dan Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua. Okay. Hashim bin Umar adalah ahli fiqh, periwayat hadis serta tabi'in dari Madinah. Ialah salah seorang anak daripada Umar bin Khattab dengan Jamilah bin Sabit bin Abi Al-Qah, seorang wanita dari kaum Ansar. Okay. Hafsah ni merupakan Hafsah binti Umar, salah seorang isteri Rasulullah. Ia seorang janda dari seorang pria bernama Hunais bin Huzafah Ash-Shahmi yang meninggal dunia ketika perang Badar. Ini riwayat hidup Sayyidina Umar Al-Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Okay. Kita sama balik. Kemudian ia berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Sebelum ni ada cerita tentang Islam tadi. Okay. Hadis ini dia rentetan daripada hadis ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang baik dan yang buruk. Ini rukun iman. Okay. Yang ketiga, ihsan. Ihsan pun dalam hadis tadi juga, dalam hadis yang panjang tadi. Okay. Selepas lelaki tersebut bertanya tentang iman, kemudian dia bertanya lagi, salah satu lagi soalannya adalah ini. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata, lelaki tersebut berkata, engkau benar. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ini hadis yang panjang, satu hadis yang menceritakan tentang Islam, iman dan ihsan. Okay. Dia adalah Jibril. Apa dia Jibril? Siapa itu Jibril? Kalau kita tengok. Kita tengok macam tadi juga dalam Wikipedia tadi. Okay. Jibril adalah malaikat. Okay. Jibril adalah malaikat
yang muncul dalam agama Samawi. Semua agama Samawi menceritakan tentang Jibril. Okay? Dalam ajaran agama Samawi, Jibril dianggap sebagai pemimpin malaikat dan bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 900, ayat 97 hingga 98. Dan surah At-Tahrim, iaitu ayat yang keempat. Dalam Al-Quran, Jibril memiliki beberapa julukan nama seperti Ruhul Amin, Ruhul Kudus dan Ruhul Amin dan selainnya. Yang lain-lainnya pelajar boleh cari boleh tengok sendiri apa dia malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya ataupun mengajar sahabat-sahabat tentang Islam, iman dan ihsan. Okey, tadi kita dah secara ringkas kita telah tahu apa dia Islam, apa dia iman dan apa yang ihsan.